Semuanya sah. Jangan siapa kata kamu tak ikut sunnah pakai seluar panjang. Nabi Muhammad pernah pakai sirwal. Kamu tak ikut sunnah, kamu tak pakai serban. Nabi Muhammad pernah tak pakai serban. Kamu ni tak ikut sunnah pasal kamu pakai serban letak di bahu. Nabi Muhammad pernah pakai kepiah, serban letak di bahu. Semua sunnah. Islam datang bawa fashion, tuan-tuan. Kalaulah Islam tak datang, Nabi tak datang, agak-agak fashion pakaian macam mana? Cuba tuan-tuan tengok agama lain. Tuan-tuan tengok Tok Sami agama lain. Kalaulah macam itu je pakaian, tuan-tuan, tak maju dunia. Warnanya oranye aja. Kesian, tuan-tuan. Menung Toki Kilang. Apa hal tuan? Tak laku, warna oranye saja kata dia. Tetapi dengan sebab Islam tu datang, cuba tengok fashion, seluruh dunia maju. Ada baju SB Line, ada baju Era Pazira, ada baju Siti Nurhaliza. Masya Allah. Ada kepiah lubang-lubang, ada kepiah tajam, ada kepiah tinggi. Saya pernah jumpa kepiah hitam tinggi ini, tuan-tuan, Menara Zapin. Hui, Masya Allah, tinggi gila. 2 kali kepiah saya. Macam manalah kepala dia panjang gamuk, macam mana gamuk kepala dia, tuan-tuan. Pakailah macam mana pun, itulah Islam. Hebatnya Nabi Muhammad, tuan-tuan. Janji tutup aurat. Kalaulah Islam tak datang, Nabi tak datang, cuba tuan-tuan tengok pakaian bukan Islam. Seluarnya pendek aja, skirtnya pendek aja, baju kecil aja, tak laku kain. Cuba tengok orang perempuan pakai baju 4 meter kompom, yang besar tambah lagi setengah, kadang-kadang 5 meter setengah baju dia. Maju tak pakaian orang perempuan? Maju tak pakaian kelang pakaian? Maju. Cuba tengok tudung orang perempuan. Dengan sebab Islam tu datang, Islam benarkan kita pakai tudung. Macam-macam fashion kita pakai tudung. Sekarang fashion orang perempuan dua-dua letak di sini. Satu lagi. Mana makcik? Ceramah Sakazim. Dulu dia letak di atas kepala. Pusing sana, lipat, pusing sini, udah ada sedepa lebihnya. Ni mana pula aku nak letak ni? Yang tu dia fikir-fikir, letak di atas lah. Tu je letak di atas tu. Buah paku ni atas kepala ni. Sekarang tak ada dah. Tak ada orang je letak kepala. Itu ketinggalan zaman, tuan-tuan. Passion lama. Sekarang passion di sini. Satu sini, satu sini. Fashion. Cuba tengok tudung mereka. Tudung Express, First Lady. Macam-macam tudung. Tudung Yuna. Tudung Yuna yang ini melekat dari melekat aja. Apakah perasaan benci ini sebenarnya melekat aja, tuan-tuan. Ada tudung Indonesia, si ada topi lagi. Tak payah pakai payung, topi manja, muncung aja. Makcik mau ke mana makcik? Ya, mau ke kedai, nampak panjang. Nampak ada Islam dia bawa, tak ada siapa ngata haram. Pakailah tudung. Ada yang tudung macam es krim. Warna-warni tudung, udah macam magnolia rupa dia. Inilah Islam bawa. Islam bukan sejenis. Islam bukan sejenis. Islam tak sejenis. Islam tu komprehensif. Boleh pakai baju Melayu, cuma jangan orang laki-laki pakai baju perempuan. Itu takkan berubah. Jangan orang perempuan sibuk pakai baju Melayu. Dia pun nak menasyid, dia pakai kepiah lagi. Buat apa Kak Ha nak menasyid? Artinya pakai kepiah buat apa? Nanti Kak Ha pakai kepiah dulu, nanti Kak Ha pakai tudung. Oh Allah, tinggi gila. Saya pernah tengok orang perempuan pakai songkok, tuan-tuan. Dia pakai songkok hitam, lepas tu dia pakai tudung. Elok je menasyid. Ya Rasulullah. Udah, tuan-tuan. Menung tengok apa dia ni. Orang perempuan janganlah pakai songkok, biar orang lelaki udahlah. Orang lelaki pula jangan pakai baju kurung. Biarlah orang perempuan pakai. Ini dia sibuk nak pakai tudung. Walaupun berlakon haram pakai baju perempuan, haram walaupun berlakon. Saya sebenarnya ustaz, saya tak berlakon. Habis tu saya jual tudung telekung. Habis tu jadi saya nak mempromosikan telekung saya, nak mempromosikan. Jadi saya pakailah telekung. Saya berjual dekat PWTC, telekung. Jadi wanita-wanita yang pergi ke perwakilan tu nampak orang laki-laki pakai telekung, haram hukum dia laki-laki tu, walaupun dia nak jual telekung.
Kamu jual lah telekung. Orang lelaki-lelaki tak boleh pakai telekung, haram. Itu pakaian wanita. Ini tetap tak berubah. Orang perempuan tak boleh botak rambut, melainkan kanser ataupun kena kutu banyak sangat. Asal sikat kutu, asal kutu sikat. Banyaknya rambut kamu kutu, dengan aku menggatal sekali, kata suami dia. Suami dia ambil round up, dia racun. Dia round upnya rambut isteri dia, tuan, gugur selek-selek. Maka dengan sebab sakit boleh botak, tetapi saja-saja nak botak haram. Oranglah perempuan tidak boleh rambutnya macam potongan rambut laki-laki, walaupun suami suruh. Ya, potong rambut tu macam abang, baru kita matching. Kita kan couple, pasangan bahagia. Jadi abang pun pendek, ya pun pendek, kita serupa. Haram. Perempuan tak boleh rambut macam laki-laki. Sekurang-kurangnya perempuan ada rambut keperempuanan, panjang sikit. Laki-laki pula boleh rambut panjang, dengan syarat tidak melebihi daripada bahu. Lebih daripada bahu menyerupai perempuan, salah. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok rambut yang sama yang boleh pakai, rambut ketua kampung Semerah Padi. Balikkan cari cerita P. Ramlee rambut Semerah Padi, ketua kampung tu, Tok Sidang tu. Itulah rambut yang dibenarkan. Rambut aduka lebih tak mau. Rambut taruna aduka tu sampai ke sini haram, walaupun disanggul di dalam serkup, tak boleh bagi laki-laki. Ini peraturan. Lain daripada itu silakan. Ustaz, macam-macam kita orang laki-laki, Ustaz, kita pakai rantai boleh, Ustaz? Haram. Itu pakaian perempuan. Kalau kita pakai cincin, Ustaz, cincin harus, sebab Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin perak, silakan, harus. Malah dapat pahala kalau pakai cincin perak sebab sunat. Tetapi kalau gelang tak boleh bagi laki-laki, rantai tak boleh. Ustaz, saya bukan pakai gelang emas, Ustaz, saya pakai benang tali je, Ustaz, tali hitam. Kenapa pakai benang tali hitam? Sebab saya kencing malam. Jadi Tok Bomo kata pakai ini, insya-Allah malam tak kencing. Haram. Walaupun tali rapia haram. Orang perempuan boleh pakai, silakan. Itu perhiasan untuk perempuan. Cuma jangan tunjuklah. Ini pakai gelang emas sampai ke siku. Bila pergi kenduri, jauhnya laut. Kejap-kejap angkat, kejap-kejap angkat. Naik kereta tu buka cermin tingkap, tuan-tuan, begini pegang tangan. Kak Leha, bye-bye. Yang tu salah lah. Tutuplah elok-elok. Nabi Muhammad ni dia membawa kepada kita pakaian. Dengan sebab Nabi Muhammad bawa fashion, maju fashion Islam, tuan-tuan, maju kelang. Ini yang Nabi Muhammad bawa. Jangan tuan-tuan nampak Nabi Muhammad ni dia bawa hanya untuk semayang je. Nabi Muhammad ni bersugi je. Tidak. Ambil kayu sugi tu, majukan kayu sugi. Apa yang boleh dibuat dengan kayu sugi? Ini kita faham. Bila faham sunnah Nabi bersugi, bersiwak, itu dalam saf, dah nak semayang, bohlah poket pula baju putih, udah kuning. Adakah itu sunnah Nabi? Bila rukuk, kayu sugi itu bergolek, jatuh. Bergolek pula sebelah. Orang sebelah pula kata, apa pula ke sini ini? Ini bukan sunnah Nabi. Orang tanya saya, Ustaz tak penat ke ceramah? Ustaz tak letih ke ceramah? Saya kata saya tak penat. Tak penat macam mana? Semalam Ustaz di Kota Tinggi, subuh tadi di Masjid Jamek, pagi ni di madrasah ni, nanti petang nanti lepas asar dekat Bandar Baru Uda, nanti malam nanti pula dekat Taman Seri Skudai. Ustaz tak penat ke? Besok di Melaka, malam besok di Batu Gajah, penjara Batu Gajah. Ustaz tak penat ke? Saya kata saya tak penat. Biasa bro. Setakat ni tak ada letih, alhamdulillah. Yang jemput saya ceramah Maulidur Rasul 500 tempat. Yang memohon, yang diterima 250 saja.
Yang lagi 200 lebih minta maaf next year. Pernah ada ustaz? Tak. Balik pukul berapa? 2 pagi, 3 pagi. Keluar rumah pukul berapa? 5:30 pagi. Pukul 6 pagi keluar rumah pergi sembahyang. Pukul 9 start kerja di sekolah. 8:30 start pergi sekolah. Kenapa tak letih ustaz? Saya kata tak tahu. Tak tahu. Mungkin barakah sebab mengajar orang. Tetapi yang saya amalkan, yang Nabi Muhammad amalkan. Apa yang Nabi suruh buat, saya buat. Nabi suruh minum air zam-zam. Di rumah saya ada air zam-zam. Dan bukan setakat ada air zam-zam, saya minum air zam-zam. Ada orang di rumahnya air zam-zam spare, dia tak minum. Tunggu anak nak bersalin baru dia nak minum. Itu pun nak bagi cucu minum. Saya minum air zam-zam. Sehari saya minum 3-4 teguk je. Saya beli sebulan 10 liter air zam-zam. 10 liter saya simpan di rumah. Setiap pagi saya minum. Bila minum niat Bismillahirrahmanirrahim. Mesti bangga masuk gambar tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum 3 teguk. Sebab apa? Kalau minum segelas, habislah, tak sempat seminggu dah habis. Ambil barakah ya Allah. Berilah kesihatan padaku, berilah kesembuhan padaku ya Allah. Aku nak mengajar ya Allah, minum. Sebab Nabi kata air zam-zam ini adalah ubat mengikut apa yang dia niatkan. Yang saya amalkan sekarang ialah untuk jaga kesihatan ialah kurma ajwa. Nabi kata siapa yang makan kurma ajwa 7 biji sehari, selamat dia daripada keracunan, selamat dia daripada penyakit dalaman. Nabi sebut makan buah kurma sebagai ubat. Berapa ramai kita hari ni hanya makan buah kurma waktu bulan Ramadan je. Sedangkan sekarang buah kurma dijual sepanjang tahun. Masuklah pasar raya sepanjang tahun. Dalam iklan di TV lagi. Dapatkan kurma-kurma bermutu keluaran kami, daripada kami Yusuf. Tayo. Pergilah beli kurma ajwa 7 biji. Untuk akak-akak ni, suci darah akak-akak. Akak-akak yang ada kolesterol, makan kurma. Dia adalah serat yang paling bagus sekali. Makan kurma dia menyucikan darah, menyucikan rahim, senang bersalin. Kita duk ambil air selusuh saja. Air selusuh pun boleh juga. Air selusuh pun bagus. Tapi yang Nabi suruh buat, yang Siti Maryam minum, yang Siti Maryam makan ialah kurma. Ambillah tuan-tuan kurma 7 biji sehari. Saya buat. Sangat elok untuk orang perempuan. Orang perempuan ni macam-macam tuan-tuan. Batunya jatuhlah, rahimnya lemah. Asal bersalin gugur, asal mengandung gugur, asal gugur mengandung. Makan kurma, dia menguatkan. Cuma untuk kita orang laki-laki agak tak apa elok kurma ajwa ni, tu sajalah. Ya, dia cepat menjadikan kita botak. Itu saja. Ya, pasal dia mahal. Jadi itu. Masalahnya itu jelah. Harga 160 sekilo. Kena 2 kilo menong kita tuan-tuan. Pencin pun 400 aja. Itu sajalah masalah, dia mahal sangat. Jadi abang-abang lepas ni kalau tak ada kurma ajwa, ambil kurma biasa. Makan. Abang-abang sini darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, serat yang paling bagus ialah serat fiber di dalam kurma. Nabi suruh makan. Nombor 3 yang saya minum, yang saya makan ialah habbatus sauda. Nabi kata habbatus sauda ubat kepada segala penyakit melainkan mati. Ada orang yang tak pernah jumpa habbatus sauda. Ustaz, habbatus sauda tu menatang apa? Bukan menatang, ubat. Yelah, ingatkan menatang apa? Kita ni asyik menatang macam tuan-tuan. Ini menatang apa ni? Ini bukan menatang, ni handphone. Menatang, tak pernahnya habis. Tuan-tuan buat. Yang nombor 4 yang saya amalkan apa? Madu lebah. Ni 4 benda. Air zam-zam, habbatus sauda, madu lebah dan ajwa. Inilah makanan yang disuruh makan oleh Nabi. Ada kita buat. Macam mana badan nak jadi sihat, macam mana nak bertenaga, macam mana adik-adik hafiz nak hafal Quran. Kalau benda dia tak dibagi minum, tak dibagi makan,
Pelajar sekolah saya ada 150 orang pelajar tahfiz. Setiap pagi 7 biji kismis, tengah hari 7 biji, malam 7 biji, 21 biji sehari. Kena bagi makan. Untuk pelajar tahfiz. Buah kurma mahal, kurma ajwa tu, seminggu sekali je bagi makan. Tak boleh bagi makan tiap-tiap hari. Besok dengan ustaz tu botak sekali. Larak nak tanggung, tuan-tuan, mahal. Seminggu sekali bagi makan 7 biji, seorang makan 7 biji. Ambil tuan-tuan, untuk terang hati anak-anak. Kita nak hati anak kita terang, tapi makanannya Maggi. Kita nak makanan hati anak kita terang, tapi makanannya apa? Macam mana nak terang hati? Macam mana hati nak lembut? Macam mana hati ni nak jadi baik? Makanan yang disumbat dalam mulut, makanan tak baik. Bukan makanan Rasulullah. Tuan-tuan, baru semalam saya makan nasi dekat Kota Tinggi tu. Tak makan rasa kesian pula. Dema dah masak teruk. Makan. Tapi saya adalah orang yang paling jarang makan nasi. Kalau tuan-tuan jamu saya nasi hari ni, saya minta maaf, saya tak makan. Saya tak makan. Kalau boleh saya seminggu sekali je makan nasi. Yang saya makan setiap hari ialah oat. Oat itulah makanan yang dimakan oleh Nabi, yang dipanggil sebagai syair. Syair, makanan oat, fiber. Kita faham oat tu syair. Syair itu kita faham cerita P. Ramlee, Al-Kisah, itu kita fahamnya itu. Bila Cikgu Ros hantar surat bawah pintu, kita ambil surat. Sudin ambil. Sekali syair lah. Cuba baca. Al-Kisah Taib, maka tersebutlah kisah Taib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan. Itu cerita pendekar Bujang Lapuk. Syair yang Nabi makan bukan syair macam itu. Syairnya roti kasar. Di sinilah yang orang Islam silap faham dulu-dulu ni. Ustaz-ustaz silap faham. Bila dia baca hadis Nabi, Nabi makan roti kasar. Kesian tuan-tuan, Nabi makan roti kasar. Kesian dekat Nabi. Salah. Nabi makan yang terbaik berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai rusul, wahai rasul-rasul, makanlah kamu daripada makanan yang terbaik. Maknanya apa yang Nabi makan adalah makanan terbaik. Baru sekarang kita nampak roti kasar itu namanya bali, roti kasar itu namanya oat. Hari ni tuan-tuan pergi ke klinik, tuan-tuan pergi ke hospital, doktor akan sarankan, pak cik makan oat, kencing manis pak cik dah tinggi. Mak cik makan oat, darah tinggi mak cik dah tak terkawal, darah tinggi sekarang ni. Jadi sebelum tuan-tuan kena kencing manis, sebelum tuan-tuan kena darah tinggi, sebelum tuan-tuan kena kolesterol yang tak terkawal, jadikan oat makanan keluarga. Itu adalah makanan Rasulullah. Itu makanan Nabi. Tapi ustaz, oat tak sedap ustaz, tawa. Itulah namanya cerdik. Sekarang oat campur dalam bubur, oat campur dalam kek, oat campur dalam kuih bahulu. Barulah oat tu dimakan. Kalau makan saja oat, memang budak-budak ni tak suka. Tuan-tuan bagi oat dekat budak-budak ada dengan KFC, disepaknya oat. Tak maunya dia. Dia makan satu suap, iya kata dia. Dia ambil ayam goreng. Tuan-tuan kena campur oat tu dalam makanan tuan-tuan. Ini makanan Rasulullah. Dia serat kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak anggap Nabi ni pakar dalam bidang sains. Kita tak anggap Nabi ni orang yang berkebolehan dalam bidang kesihatan. Nabi Muhammad makan tembikai. Tembikai adalah makanan yang paling cepat menggantikan air dalam badan. Tapi orang perempuan bila mengandung, bila bersalin, pantang besarnya tembikai. Bila nurse bawa tembikai dekat katil dia di hospital, mak dia marah. Makan tembikai tu, kamu tu pantang. Ingat sikit, kamu tu bersalin. Kalau saya tak boleh makan, kenapa nurse hantar tembikai mak? Menjawab.
Habis tu siapa nak makan ni mak? Aku lah kata. Nabi Muhammad dia ambil tembikai, Nabi Muhammad lapik dengan roti dan Nabi makan tembikai dengan roti. Masya Allah. Nabi Muhammad makan sebelum maghrib. Ni adik-adik tahfiz ni, insya-Allah ustaz-ustaz mereka bagi makan mereka sebelum maghrib, supaya bila mereka nak hafiz Quran, nak hafal Quran selepas isyak senang. Kita hari ni makan pukul berapa? Makan malam. Cecita. Kita makan malam pukul 11, pukul 10, lepak lagi di kedai kopi, lepak lagi di kedai nasi kandar, tengok Manchester United lawan Manchester City. Habis pukul 2 pagi, teh tariknya, nasinya makan, roti canainya. Tuan-tuan tunggu 6 bulan, pergi cek kencing manis ada, darah tinggi ada. Sebab itu Malaysia menduduki tangga ke-6 senarai kencing manis paling tinggi di Asia. Orang yang berpenyakit kencing manis nombor 6 paling tinggi di Asia ialah rakyat Malaysia. Ini satu kejayaan yang patut dibanggakan. Berjaya menduduki tangga ke-6 tuan-tuan, ini sukar pencapaian. Sayang, pencapaian sakit nak buat apa? Orang yang paling kuat kencing manis di Asia orang Saudi, orang Arab. Sebab mereka hanya duduk di bumi Nabi, mereka lahir di bumi Nabi, tapi mereka jauh daripada sunnah Nabi. Mereka makan malam. Cuba tuan-tuan tengok orang Arab makan malam 2 pagi tak habis lagi, balik rumah pukul 3 pagi. Sebab itu perut mereka semua ke hadapan. Ada orang Arab yang cantik-cantik badan dia, slim-slim badan dia? Tidak tuan-tuan, majoriti perut ke hadapan. Sedangkan Nabi Muhammad perutnya terus ke bawah. Nabi Muhammad rampin perut dia. Bila Rasulullah mandi, kata Siti Aisyah, bila dia mandi air Nabi tu turun bawah terus. Kita hari ni kalau mandi air tu turun ke depan, kemudian jadi air terjun tuan-tuan. Udah ada boroi. Masya Allah. Saya pun dah nampak boroi dah tuan-tuan. Nak kena potong sikit perut ni. Sebab apa? Sebab makan sebelum tidur. Saya dah rasa saya dah 5 tahun saya tak makan sebelah malam. 5 tahun dah. Saya makan waktu maghrib. Dalam kereta saya makan kalau saya pergi ceramah. Kalau orang ajak makan selepas itu, minta maaf, saya tak makan. Sebab Rasulullah tak makan malam lah. Nak jaga kesihatan. Tapi hari ni tuan-tuan, atas katil pun makan nasi. Pukul 11 malam, ngop. Ada apa lagi pah? Bihun sup. Balon, bihun sup pula. Ya Allah tuan-tuan, macam mana nak jadi umat terbaik kalau penyakit? Macam mana nak jadi umat yang hebat kalau penyakit? Nabi membawa sihat, kita mengamalkan sakit. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ni ajaran Nabi ni. Tuan-tuan ingat ajaran Nabi ni sikit-sikit ke? Ajaran Nabi banyak. Tuan-tuan di sini susah hati. Akak-akak di sini susah hati. Ustaz, akak susah hati ustaz. Kenapa? Anak akak tak balik. Ke mana pergi tak tahu lah ustaz. Ke Lombok gamaknya ustaz. Susah hati ustaz, barang mah akak hilang. Barang mah hilang, susah hati. Relax bro. Apa nak susah hati? Tuhan kan ada, minta. Ya Allah, kau gantikanlah barang mah yang hilang. Lebih baik daripada yang hilang tu, lebih baik lagi ya Allah. Ajak suami pergi kedai mah baru, beli yang lebih besar. InsyaAllah. Akak-akak, abang-abang, kalau akak-akak susah hati, Nabi Muhammad buat apa? 2 Nabi Muhammad buat. Wasta'inu bis sabri was salah. Nabi minta pertolongan daripada Allah dengan jalan sabar dan jalan solat. Sabar dan solat. Yang kedua, Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad makan labu. Labu tu menenangkan jiwa. Orang akan rasa tenang makan labu. Kita hari ni kalau dijamu sayur labu, gulai labu, belum makan udah angin. Makanlah Kak Leha labu ni ha. Tidaklah Kak ha angin. Memanja-manja angin tuan-tuan.
Nabi Muhammad cari labu. Rupa-rupanya labu ni tuan-tuan nak bagi semangat kuat, nak bagi hati kuat. Dua makanan yang menguatkan hati, labu dan kanji, labu dan bubur. Kita labu, labi. Tiap-tiap hari letih tengok TV 1, tuan-tuan, TV 2. Saksikan teater legenda, labu, labi. Tiap-tiap minggu jemung, tuan-tuan. Udah letih tengok Haji Bakhilnya. Labu, kemana kau labu? Letih, tuan-tuan. Baik kita makan labu lagi bagus. Itu makanan Nabi. Saya dah tak tengok dah, tuan-tuan. Cerita-cerita udah berhenti tengok, letih dah tengok, udah tahu kesudahan dia. Buat apa lagi nak tengok labu-labi, tuan-tuan? Tak payah. Tak payah tengok dah cerita Nujum 4 Belalang, dah tahu. Last kali menikah dengan puteri raja. Ada temu duga lagi soalannya. Ada 4 masalah. Pertama, 1, 4 jarang-jarang. 3 sikit-sikit. 4 kadang-kadang. Dah tahu soalannya. Di sini ada 1 masalah. Ada 2 ekor anak itik. Di manakah jantan? Yang mana betinanya? Nampak, tuan-tuan? Saya sampai boleh ikut suara Haji Bakhil, tuan-tuan. Ada 1 masalah. Ada sebatang kayu, ujungnya sama, depan yang sama. Mana pujung, mana pangkal. Udah jauh, udah, tuan-tuan. Suara dia mesti boleh ikut. Sekarang saya tak ada tengok di situ, tuan-tuan. Baik saya baca hadis Nabi, lagi faedah. Baik saya baca buku, lagi manfaat. Baik saya sembahyang taubat, lagi bagus. Kita berapa banyak dosa, tuan-tuan. Baru setahun 2 ni pakai kepiah. Baru setahun 2 ni lah datang sembahyang. Dulu naik motor pakai seluar pendek, berbulu kaki tu. Main bola pakai seluar pendek. Ya Allah, sekarang baru pakai jubah. Kenapa tak taubat yang dulu-dulu? Taubatlah. Mana boleh duk seronok-seronok lagi. Kita nak mati sekejap lagi, tuan-tuan. Kita nak mati adalah tempoh yang sangat hampir. Dan selepas kita mati, kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang. Ulang balik. Kita makin dekat dengan mati. Dan selepas kita mati, perjalanan kita sangat panjang. Maka perjalanan yang panjang itu, kita kena bawa bekalan. Dan bekalannya ialah amalan. Bekalannya ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Jadi kita sekarang, tuan-tuan, bukan lagi masa untuk lara-lara. Bukan lagi masa untuk lara. Masa sekarang ialah masa mata melihat benda berpahala. Carilah pahala daripada mata. Tuan-tuan ada mak, tengok mak, bela mak, pahala. Tuan-tuan ada bapak, bela bapak, tengok bapak, pahala. Tuan-tuan ada mata, baca Quran, pahala. Dah tak perlu lagi dah baca majalah betik, mangga, mempelam, tak payah dah. Tak payah dah, tuan-tuan. Ini kita sibuk tengok Razita Cik Wan buat istikharah. Tak payah dah, lantak ke dia dah, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan kena baca Quran, baca buku. Ni adik-adik tuan-tuan ni hafiz Quran ni, ya Allah. Saya seronok bela anak yatim, saya seronok bela fakir miskin, saya seronok bela budak-budak tahfiz, tuan-tuan. 24 jam Quran. Sebab tu saya suka. Saya ceramah 20 tahun. 20 tahun dah saya ceramah. Tahun 91, tuan-tuan. Sekarang 2011. Saya selepas habis je, tamat saja belajar hafiz Quran. Tamat aja habis Quran tahun 90, 91, start mengajar. Jalan satu Malaysia ni. Tapi jiwa saya tetap pada jiwa hafiz Quran. Azam aku nak buka juga mahat tahfiz. Sebab nak ajak orang hafiz Quran. Alhamdulillah. Sekarang pelajar tahfiz saya ada 150 orang. Daripada seluruh Malaysia, ni termasuk dari Johor pun ada. Daripada Tawau. Yang terbarunya daripada Arab Saudi.
Arab Saudi pun nak masuk dari Dubai. Yang tak adanya kamu baju Majidi, tak ada tuan-tuan. Daripada Singapura pun ada datang. Saya seronok. Pasal apa saya seronok? Tiap-tiap kali kita tengok Quran, tiap-tiap kali kita baca Quran, satu huruf kita baca satu pahala. Banyaknya tuan-tuan, satu huruf satu pahala. Subhanallah. Tengok Quran saja pahala. Sebab tu ramai yang tak baca Quran, ramai tengok. Gantung kat dinding, baca idak juga. Dia kena baca, dapat pahala. Mata, tengok mak, dapat pahala. Tengok Kaabah, dapat pahala. Daripada tuan-tuan gantung gambar kucing di rumah, baik gantung gambar Kaabah. Ini digantung gambar kucing, gambar buah, bukan salah, tak kena gantung gambar Kaabah. Rindu-rindu pada Kaabah, ya Allah aku rindunya Kaabah, tengok dapat pahala. Ini gantung gambar Syahrul Khan, apa? Gantung gambar Syahrul Khan. Detul pagal hai, dia divana hai, are pagal hai. Duk pagal tu gila. Tuan-tuan tengah hari ni kalau balik ke rumah, isteri tanya, abang belajar apa dengan Ustaz Kazim? Pagal. Pagal tu apa abang? Gila. Duk dia tu pagal tu gila. Gantung gambar yang baik-baik, dapat pahala. Ni telinga ni, saat ini tahun ini berubah, telinga ni mendengar yang baik-baik. Tak nak lagi dengar lagu yang merapu. Seni dan hiburan ni tak salah tuan-tuan. Nak tidur atas katil, pegang tangan dia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, a'udzubillah, letih. Dia tengah mandi, ketuk pintu. Zah, buka pintu Zah. Hadis daripada Abi Hurairah meriwayatkan bahawa letih lah tuan-tuan, letih. Dia ada masa berhibur. Anak-anak tahfiz kita ni, kalau 24 jam hafal Quran, menang juga. Bagi dia membuat selawat macam tadi, untuk dia berhibur, pumpang. Tak salah. Puji Nabi Muhammad. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Sambung. Kuat-kuatlah sikit, sambung. Sambung semua. 1, 2 mula. Sambung. Baru kita rasa seronok, lapang. Demo nak hafal Quran, demo nak selawat, demo nak main muzik. Tak salah. Sebab ada orang tua marah, apa muzik ni, hafal Quran main muzik apa, kata dia. Udah menyelewin ustaznya. Astaghfirullahalazim, ala Kasim. Tak salah main kompang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mana ada salah? Buatlah. Tak salah langsung. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sambung. Baru hibur. Lepas ni tuan-tuan, dengar lagu yang baik-baik. Lagu ni tak salah. Tak salah tuan-tuan lagu. Yang salahnya lagu tu bila jadi 4. Bila jadi 4 tu jangan salah lah lagu tu. Pertama, liriknya tak betul. Lirik tak betul. Kau yang sangat ku cinta, kau yang paling ku sayang, hidup matiku aku serahkan hanya untukmu sayang. Udah terbalik. Hidup mati untuk Allah, bukan untuk girlfriend. Yang tu yang salah tu. Lirik tu jadi salah.
Tuan-tuan tengok cerita penarik beca nyanyi dalam hutan tebu. Dalam ladang tebu menyanyinya. Mengapa ku disiksa? Kenapa aku dihina? Berkasih dan bercinta, tetapi menderita. Oh, kau cabutlah nyawaku. Udah minta mati tuan-tuan. Haram minta mati itu, mana boleh. Lirik lagu ini yang merosakkan lagu. Buang lirik-lirik macam ni, ganti lirik yang baik, ganti lirik yang elok. Lirik puji mak. Ibu misali ibu yang sejati, kasih sayangmu kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Puji mak, oh salah. Puji bapa. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai adikku sayang, jangan menangis. Ayahmu pergi menyahut panggilan ilahi, tapi ingatlah adikku pesanan ayah, berjuang dan berkorban demi agama Islam. Kan bagus lagu dia. Puji isteri ni, tuan-tuan tak pernah puji isteri tuan-tuan. Puji isteri. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Kan bagus lagunya. Ini kita duduk menyanyi, ya Allah, ayahku kahwin lagi dengan si Dara Jerita. Aku tak setuju lagu nampak bapak aku. Apa benda ni tuan-tuan? Lagu merepek. Sekarang ni dah lagu histeria lagunya. Kumpulan pun dah nama tak betul dah. Kumpulan hujan, buruh, petir ni bubuhnya tuan-tuan. Lagu tak kena, kumpulan nama tak kena. Jumpa Pak Cik Husin kumpulannya. Ya Allah. Bola kumpulan yang baik-baik, lagu yang baik-baik. Islam tak salahkan lagu ni. Nombor dua, lagu ni jadi salah bila diiringi dengan penyanyi latar yang mendedahkan aurat, terkinja-kinja di hadapannya, melompat-lompat. Yang tu jadi salah. Yang ketiganya dinyanyikan sehinggalah melupakan Allah. Udah lupa, duduk dalam disko lupa, hangguk kepala ni dengan syabu, dengan ekstasi. Udah jadi gila tuan-tuan duk menyanyi dalam ni. Keluar disko pun begitu, naik kereta pun begitu, polis pun begitu tengok dia. Yang ni yang jadi haram. Yang keempat, dipersembahkan secara tak berakhlak. Walaupun lagu dia baik, tapi dipersembahkan dengan cara tak berakhlak. Elok je puji Tuhan, tapi pakai skirt. Subhanallah, Maha suci Allah. Apa kamu ni lagu elok, pakaian tak elok. Ataupun dia menyanyi lagu elok, tapi dipersembahkan dengan gaya yang menakutkan orang. Gigil menggigil aku terdengar suara. Dia melompat atas penonton. Penonton lontar dia balik ke atas pentas. Yang ini yang salah ni. Elok-elok lah menyanyi, tak salah. Lidah kita cakap yang baik-baik. Mulai hari ni lidah kita jangan ngumpat. Potong ngumpat. Potong. Panas, Allah bagi panas, sabar. Allah bagi hujan, sabar. Hujan pula kenuri kita ni abang ya. Alhamdulillah, hujan rahmat. Ini bila hujan maki ke hujan, celaka betul.
Semalam elok cuaca, hari ni hujan pula. Tuan-tuan dah maki Tuhan. Jangan maki Allah. Tuan-tuan maki Allah, tuan-tuan maki angin, maki Allah. Lepas ni tuan-tuan, benda yang nak masuk dalam mulut, tuan-tuan kena kaji. Benda ni halal ataupun haram. Yang nak masuk dalam mulut ni halal ke haram? Rasuah kena kaji. Jangan ambil sungguh. Duit jumpa jangan makan. Ini kadang-kadang pergi kenduri rumah orang, tetamu belum makan, lauk kita dah bawa balik ke rumah. Udah tapau nasi dengan lauk. Curi. Waktu korban curi 6 kilo daging. Dia sibuk motong, boh bawa. Sibuk motong, boh bawa. Nanti datang ambil dia, bawa beg lari, bawa balik ke rumah. 6 kilo anak dia bawa balik daging. Hoi, bawa balik. Ini pencuri tuan-tuan, penyamun tarbus ini rupa dia. Bila bagi makan pada anak-anak jadi degil. Lepas ni tuan-tuan ni, tengok tangan. Tangan tuan-tuan dia cuba tengok. Baik berbenar-benar tangan ni. Suruh minum dia ikut. Suruh pegang mikrofon dia ikut. Mana dia pernah lawat? Ada orang pegang mikrofon macam ini. 100% cintaku, tuan-tuan. Lain macam benar pegang, tuan-tuan. Kita pegang macam ni, dia macam itu. Pelik-pelik sungguh, tuan-tuan. Jari kita ni baik. Pulas motor dia pulas, pegang steering dia pegang. Tapi jangan lupa di hari kiamat, tangan ini akan bercakap di hadapan Allah. Jangan lupa. Kita mencuri, dia ikut. Kita tulis surat layang, kita ikut. Kita menconteng dalam tandas, dia conteng. G013 dia tulis. Bosnya 014 dia tulis. Dia maki orang dalam tandas. Tangan ni besok report, Tuhan, yang dalam tandas dekat madrasah Sidi Ibrahim tu, dialah tulis, saya yang tulis. Tangan ni report. Mulai hari ni tuan-tuan cuba ubah balik. Nak tulis yang baik-baik. Nak cakap yang baik. Jangan menjadikan dosa perbuatan kita. Kita jadikan betul-betul diri kita orang yang baik-baik. Lepas ni gunakan perkataan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah, barakallah. Selalu disebut. Tak mau dah. Kalau bergaduh dengan suami pun jangan bergaduh satu kampung dengar. Saya pesan banyak kali dalam CD saya, kalau nak bergaduh dengan isteri, dengan suami, bergaduh dalam bilik. Dan jangan bagi dengar suara keluar. Caranya kancing gigi. Kan abang dah cakap jangan keluar. Isteri jawab, saya tak keluar. Akhirnya tak jadilah gaduh. Ini tuan-tuan menjerit, aku dah cakap jangan keluar. Bila masa saya keluar? Udah tuan-tuan. Jirat satu kampung menung tunggu kat depan rumah, apa nak jadi ni? Tuan-tuan kena kancing gigi. Jangan, abang tak suka, saya tak buat lah bang. Betul lah tak buat. Lama-lama tak jadi bergaduh. Setengah jam lepas tu dua-dua berkembang je, keluar elok je tuan-tuan. Tak apa dia mau buat, wallahualam. Elok-elok lah. Saya pesan banyak kali dah pada tuan-tuan, kita jarang ucap tahniah pada isteri. Nabi Muhammad dengan isteri dia berlumba lari tuan-tuan. Nabi Muhammad dengan isteri dia berlumba lari. Lumba lari pergi masjid. Kadang-kadang Aisyah menang, kadang-kadang Rasulullah menang. Akak-akak lepas ni pergi masjid, ajak race dengan suami. Jom bang pergi masjid. Tapi orang kita kalau buat macam itu, tobat lahum kata sewel. Sejak bila dia orang macam itu pak? Sejak Ustaz Kazim datang hari itu boleh. Padahal Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad dia tak panggil Aisyah, Nabi Muhammad panggil ya Humaira. Dia panggil isteri dia, ya Humaira, wahai perempuan yang putih kemerah-merahan. Dia tak panggil hoi. Dia tak panggil bini. Bini aku payah. Sebutlah isteri saya payah. Ini bini. Lebih hina lagi orang betina. Orang betina aku payah. Apa sebut betina? Cuba isteri tuan-tuan panggil orang jantan aku payah. Kan buruk benar tuan-tuan rupa dia. Panggillah isteri. Kalau tuan-tuan isteri tuan-tuan nama Latifah, panggil dia Lat.
Ini panggil ya Allah, tak panggil dia ip. Ini panggil hoi, nang mana hoi? Kadang-kadang suami dipanggil isteri dengan hoi. Hoi, nasi dah siap. Kadang-kadang dia panggil nasi siap. Suami pun pergilah makan. Rupa nama dia nama pakcik apa? Kesian. Panggillah abang. Akak-akak panggil abang. Nabi Muhammad dipanggil oleh Aisyah, ya Rasulullah. Dia tak panggil abang mat. Abang mat makan, tak ada tuan-tuan. Dia panggil ya Rasulullah. Jadi kalau abang-abang di sini cikgu, akak-akak boleh panggil cikgu. Cikgu makan, boleh? Ustaz macam ustaz. Abang Tat makan, boleh? Tapi ustaz, suami saya bukan ustaz, ustaz, dia imam. Abang mamam. Udah geli orang tu kata mamam. Panggil lah ustaz. Suami saya apa ada ustaz, pencing kelang ustaz. Imam tidak apa tidak. Harap perut dia buncit boroi itu lah ustaz. Abang Roy. Abang Roy makan. Kan romantik tuan-tuan. Saya tuan-tuan sampai sekarang saya menyanyi dengan isteri saya. Duduk di dapur saya menyanyi, hebohkan dia. Pasal dia jaga anak saya. Saya keluar pada rumah hari Jumaat sampai Isnin baru balik. Siapa jaga anak dia? Takkan saya tak hebohkan dia. Sebab tu saya nak singgah Melaka beli cencaluk. Hadiah untuk dia, cencaluk Melaka. Hebohkan hati isteri kita. Saya sudah letak menyanyi tuan-tuan. Dia masak saya menyanyi. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Sonok tuan-tuan, sonok. Sambung lagi, memang benar kata Dinda, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Sonok. Anak-anak menang. Ini duk maki, oi nasi siap cepat aku lapar ni. Ya Allah. Saya sampai atas katil saya menyanyi lagi tuan-tuan. Sungguh saya tak bohong. Saya pegang tangan dia. Sekarang abang nak nyanyikan lagu Pertarungan untuk kamu. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa, sekata sehati sejiwa, sebab cinta bahagia. Sayang sayang adik, alah sayang, pujaan hati bimbang. Kalau tuan-tuan menyanyi tuan-tuan, tak ada gaduh tuan-tuan. Jadi saya minta lagu ni tuan-tuan ambil, nanti CD keluar, rakam. Lagu ni tak ada dalam TV, tak ada dalam radio. Dengan saya je ada tuan-tuan. Dalam YouTube pun tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan carilah. Kalau ada, bagi tahu saya. Kalau ada, elok. Satu lagi lagu yang tak ada dalam YouTube yang tak ada tuan-tuan. Jangan-jangan dengar dalam radio. Saya je hafal lagu ni. Lagu nak bagi sayang pada isteri. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Isteri kalau dengar tuan-tuan menggeliat tuan-tuan. Yes. Isteri, yes. Lagi sambung. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Tuan-tuan cubit pipi isteri. Geramnya aku. Pipi montok. Tuan-tuan, udahlah pukul 12 dah tuan-tuan. 11.30 dah. Kita pun dah lapar. Benda yang tak boleh sabar, lapar dah tuan-tuan. Yang lain boleh sabar lagi. Lapar ni renti je lah. Sebab tu Nabi suruh makan dulu sebelum sembahyang, kalau dah dihidang. Jadi tuan-tuan, terima kasih pada jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa madrasah yang sudi menjemput saya pada pagi ini. InsyaAllah petang nanti kita jumpa di Masjid Bandar Uda.
Saya pun tak tahu lagu apa saya nak nyanyi petang ni tuan-tuan. Malam ni kita jumpa di Taman Sri Skudai, di Masjid Hajah apa ya? Hajah Nombi. Hajah Combi. Nomimbi. Tun Aminah. Itulah masjid itulah tuan-tuan. Saya pun tak apa ingat masjidnya. Jadi saya dah ceramah dah 20 tahun. Ini kali pertama saya datang sini. Jadi kalau nak jemput lagi 20 tahun lah pula. Saya terlupa nak bawa tadi. Saya ada buku yang terbaru tulisan saya, yang selalu tuan-tuan tengok dalam CD. Nak doa sana, nak doa ini. Sekarang saya telah bukukan doa-doa tu. Doa yang saya sebut dalam CD banyak tu. Jadi tuan-tuan boleh ambil di luar sana dengan CD dan kaset di luar sana. Buku terbaru saya untuk amalan tuan-tuan. Doa segala benda dah ada. Jadi siapa yang nak sign lepas ni jumpa. Kerana autograf pula kan. Jadi saya bawa bersama tuan-tuan. Saya minta izin, saya bawa bersama tuan-tuan pelajar-pelajar daripada Madrasah Mahat Tahfiz Al-Quran dan Hadis daripada Ulu Kelang, Lembah Keramat. Jadi saya nak minta mereka baca doa lagu Tola'al Badru je. Saya suka dia orang ni baca. Jadi sama-sama kita bangun, sama-sama kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jemput pelajar-pelajar semua untuk lagu Tola'al Badru Alaina. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بغداد